Berkenaan dengan dana judi, hari tu beberapa masa Datuk Seri Anwar Ibrahim mula-mula mengangkat sumpah hari tu, selepas beliau mengangkat sumpah lah, beliau ada mengaitkan bahawa ada di kalangan PN, ada di Parti Perikatan Nasional terlibat dengan dana judi. So hari ini ditanya soalan itu di Parlimen. So kepada Azalina, berkenaan dengan soalan berkenaan dengan dana judi. Alright. Jadi Fadil yang bertanya dengan soalan tentang dana judi tu. Soalan tu berbunyi lebih kurang, adakah terdapat dana judi disiasat yang dikatakan diterima oleh Perikatan Nasional? Kemudian Azalina mengatakan soalan itu terlalu umum. Soalan itu terlalu umum dan kita sukar nak pinpointkan kepada apa yang dimasukkan dengan dana judi. So akhirnya bertempiakanlah Perikatan Nasional. Tengok Perdana Menteri menipu, tak ada dana judi kami terima. Kami tidak ada terima dana judi. Tengok tak ada terima dana judi. Tuan-tuan, saya cerita macam ni lah. Ingat tak dulu masa pendedahan Sarawak Report tentang 90 juta. Okay, tentang 90 juta. Now, pada masa itu PAS sendiri kata, kami PAS tidak terima dana 90 juta. Kalau tak percaya, pergi siasat akaun kami. So di SPRM pun siasat dan SPRM mengatakan tidak ada dana 90 juta masuk ke dalam akaun PAS. Baik, kemudian kita kata, maksudnya Claire Brown menipu lah. Dia cerita dia macam ni. Claire Brown mendakwa bahawa PAS menerima dana lebih, bukan 90 juta, lebih 90 juta daripada UMNO. Dan dia tidak pernah mengatakan bahawa dana itu adalah dana rasuah. Itu yang pertama. Dia cuma kata PAS terima duit daripada UMNO, daripada dana UMNO. Itu yang pertama. Now, apa masalahnya terima duit daripada dana UMNO? Kita kena ingat, pada waktu itu PAS berkawan dengan Perikatan Rakyat. PAS berada dalam Perikatan Rakyat, berkawan dengan DAP, berkawan dengan PKR. Tiba-tiba ada dakwaan bahawa mereka dapat dana daripada UMNO. Jadi itu bukan masalah isu legality, itu isu moral, isu persahabatan. Dan diakui sendiri oleh Nik Abdoh, diakui sendiri oleh Hadi Awang bahawa memang PAS ada terima dana daripada UMNO. Now, sekarang ini bila diceritakan tentang dana judi, bila Perdana Menteri hari itu sebut bahawa Perikatan Nasional terima dana judi, kemudian dia bertanya kepada SPRM, adakah dakwaan, adakah siasatan dilakukan kepada SPRM berkenaan dengan dana judi? Now, Perdana Menteri tak pernah cakap bahawa dana itu adalah dana berkaitan dengan rasuah. Jadi bila tak ada kaitan dengan rasuah, tidaklah bermakna SPRM ni akan siasat kalau berkaitan dengan rasuah. Kalau tak ada berkaitan dengan rasuah, SPRM nak siasat. Kenapa? Okey, so kalau tak berkaitan dengan rasuah, so apa isu dia? Isu dia adalah dana judi. Itu isu dia. Now, kalau betul dana judi dedahkanlah. Sabar. Hari itu bila kita cerita bahawa Muhyiddin Yassin dah berkaitan dengan skandal itu sekali ni, kalau berani dedahkanlah. Bila kita dedahkan, dia kata Perdana Menteri pula tak boleh pakai. Sabar. Saya dah cakap daripada hari itu lagi. Sabar. Bila kita kata kita tengah siasat, kita akan dedahkan, dia kata tak, ini semua penipuan. Kalau berani dedahlah. Bila kita dedah, dia kata lain pula. Konspirasi politik lah, ini bukan kerja Perdana Menteri lah, membalas dendam lah, macam-macam lah. Dia punya alasan dia, kan? Jadi berkenaan dengan dana tersebut, dia dua perkara. Pertama, Perdana Menteri tak pernah kata itu dana rasuah. Bukan rasuah, dia bukan rasuah per se. Bukanlah kita tak ada rasuah langsung, tetapi bukan dana rasuah. Jadi bila bukan dana rasuah, bermakna duit itu, perkara itu tidak akan disiasat oleh SPRM. Fazil bertanya dengan Azalina mengenai siasatan SPRM. Kemudian Fazlina kata benda itu terlalu luas. Azalina terlalu luas, dia kata. Jadi kalau terlalu luas, kita tak boleh nak bagi tahu. Dan kalau pun tengah disiasat, menteri tak boleh dedahkan sekiranya perkara itu tengah disiasat. Itu perkara yang kita kena tahu dalam siasatan. Perkara yang kita kena tahu dalam siasatan. So bagaimana kalau dengan berkaitan dengan judi, kata ada berkaitan dengan judi? Jelah, kalau ada nanti kita dedahkanlah. Kan, berkaitan dengan dana judi dan sebagainya, kita dedahkan, jangan risau. Sebab itu saya kata, yang berlaku sekarang ini, pendedahan yang berlaku sekarang ini masih belum komplit, tuan-tuan. Kerja rumah sudah komplit, belum komplit lagi. Siapa tahu aku tu dia tahulah. Masih belum komplit lagi. Kita nak bagi tahu perkara ini baru pendedahan sedikit.
Ini baru pendedahan sedikit. Semalam SPRM juga memanggil anak bekas Perdana Menteri yang dikaitkan dengan kes Panama Papers. Ada 3 nama. Pertama, anak Najib. Kedua, anak Muhyiddin Yassin. Ketiga, anak Mahathir Mukris. So ada 3 yang mungkin berkaitan dengan Panama Papers, berkaitan dengan billion of ringgit. Dan inilah kenapa, sebab Dato' Seri Anwar, dia orang nak cuba jatuhkan Dato' Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Dan percubaan tersebut dicuba pula hari ini, tuan-tuan. Dicuba juga hari ini. Mereka terus nak cuba hari ini. Cubaan apa? Dia cuba buat usul tolak unsur kerajaan pada hari ini. Menarik, kita baca. Cubaan pembangkang tolak usul kerajaan gagal. Cubaan pembangkang untuk menolak usul yang dibawa kerajaan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini tidak kesampaian. Tidak kesampaian cinta kita. Apabila gagal memperoleh majoriti dalam undian belah bagi. Undian belah bagi itu menyaksikan sejumlah 83 ahli parlimen menyokong usul tersebut, manakala 52 ahli parlimen tidak bersetuju. Seorang tidak mengundi serta 86 ahli parlimen tidak hadir. Sebab ramai yang ada keluar negara ada urusan sebagainya. Usul tersebut adalah untuk persidangan Dewan Rakyat hari ini ditangguhkan sehingga rang undang-undang tenaga boleh baru pindaan dan juga rang undang-undang pihak pengurusan pembangunan tenaga lestari selesai dibahas serta diputuskan seperti termaktub dalam aturan urusan mesyuarat. Ia dibawa oleh Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Uga Anak Kumbong. Berikutan keputusan undian itu, Timbalan Yang Bertua Datuk Ramli Muhammad Noor memutuskan di bawah peraturan mesyuarat usul yang dibawa Uga dipersetujui. Terdahulu Ketua WIP Perikatan Nasional Datuk Seri Taqiyuddin bangkit lagi bagi menolak usul yang dimukakan Uga dan bertanya, adakah kerajaan menyerang undang-undang lain yang dibawa pada persidangan Dewan Rakyat kali ini? Beliau berkata mengikut aturan mesyuarat hanya berbaki 2 undang-undang lagi yang akan dibentangkan dan diputuskan hari ini. Kita baru memasuki hari keempat dan ia mempunyai 7 hari lagi. Adakah kerajaan punya hari kejutan yang akan dibawa? Waktu pembahasannya juga begitu singkat, katanya. Datuk Seri Syahidan yang turut bangkit mencadangkan agar persidangan hari ini diteruskan dengan usul persendirian yang dikemukakan ahli parlimen sekiranya kesemua urusan kerajaan telah selesai. Ramli kemudian membuat keputusan menempuhkan mesyuarat ayat itu selama 10 minit dan loceng dibunyikan bagi memberi ruang untuk rakyat di luar untuk kembali kepada proses undian. Suasana menjadi kecoh setelah ahli parlimen pembangkang mendakwa terdapat ahli parlimen kerajaan masuk ke dewan setelah pintu diarah ditutup. Okey. So asas dia macam ni. Asas cerita perkara itu sebegini. Dia bukan cerita rang undang-undang ke cerita rang undang-undang tu cerita picisan. Sebenarnya mereka nak bawa pada hari ini, dia nak bawa secara mengejutnya, dia orang nak kalahkan kerajaan mana dia undi belah bagi. Undi belah bagi ni, kalau ada ahli parlimen tak berpuas hati, dia minta undian belah bagi kepada satu-satu keputusan, 15 orang ahli parlimen kena bangun bersetuju menyokong, maka kena buat undi belah bagi. Itu kaedah dia. So apa yang berlaku adalah dia orang tak bersetuju, ada beberapa perkara dia tak bersetuju dan dia orang minta pada penghujung usul kerajaan, sebab dia kata usul kerajaan undang-undang ada 2 je, ada berbaki 7 hari lagi. So kami pembangkang ni nak bawa lah usul persendirian, private bill. So dia orang kata dia tak setuju, adalah dia punya cerita dia. So dia nak buat undi belah bagi. Dia nak buat undi belah bagi. So dia nak cuba malukan kerajaan, malukan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam keadaan dia orang tak bersedia. So dalam keadaan tak bersedia, dia nak malukan. Okey, jom kita undi. Mesti kalah ni. Kalau kalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia orang boleh kata, tengok, Anwar sebenarnya tidak ada majoriti. Okey. Pum. Dia buat tekan loceng 10 minit. Mula-mula 2 minit, tapi dia biarkan 10 minit. Yang dia tak berhati sebab 10 minit tu, dia terpulang kepada speaker dewan. 10 minit ke 2 minit ke. Kalau dia kata dia nak boleh bagi masuk, dia bagi masuk. Akhirnya kiraan mendapati 80 lebih berbanding dengan 50 lebih. Bermakna tuan-tuan, kalau sekiranya semua pembangkang hadir hari itu pun, tetaplah kalah undian tersebut. Dengan arti kata lain, mereka tak ada majoriti. So bila Syahidan Kasim kata bye-bye bulan 8 nanti bye-bye, dia kata, saya tak pasti sama ada Syahidan Kasim ni dia kata bye-bye pada kerajaan PH, kerajaan perpaduan ke, atau dia kata bye-bye dekat PN. Sebab nampaknya usaha dia nak jatuhkan kerajaan dengan cara yang tikam belakang macam tu tak berjaya. Bukan setakat 70 tu tak datang,
hanya 50 yang datang. Even katakanlah 70 hadir hari tu pun, still dia tak boleh kalahkan kerajaan yang tak ramai hadir, 80 lebih je hadir. Still. Sebab itu saya kata usul tadi tu tak penting. Perbincangan usul apa tak penting. Yang mereka nak bawa adalah tak ada majoriti, still gagal. So dalam kegagalan tersebut, tuan-tuan, saya kaitkan dengan cerita tadi. Kat mana kekuatan Perikatan Nasional sebenarnya? Di manakah kekuatan Perikatan Nasional? Kecuali dekat Syahidan Kasim. Kecuali dekat Syahidan Kasim.